Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah kamu semua sihat dan makan. Alhamdulillah. Okey, sebelum pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan satu sketsa kepada kamu semua. Dan cikgu nak kamu tumpukan perhatian perkara apakah yang berlaku di dalam sketsa ini. Angka mutu, hari ini makanan apa yang ada? Semua ada. Apa kamu mahu? Bagi saya roti bakar dan Milo suam lah. Ayoyo, saya lupalah roti bakar tak ada hari ini. Kalau macam tu, bagi saya nasi lemak. Maaflah, nasi lemak pun tak ada. Kalau kamu nak, nasi goreng ada. Oh, okey. Kalau macam tu, bagi saya nasi goreng dan Milo suam. Cantik, 10 minit siap. Terima kasih. Pada pendapat anda, apakah situasi yang sedang berlaku di dalam sketsa itu tadi? Dan bagaimanakah perkara itu boleh berlaku? Bagus, Amira. Betul jawapan kamu. Terima kasih kerana sudi menjawab. Apakah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh pelayan kedai itu tadi di dalam sketsa itu? Betul, pelayan kedai tersebut memerlukan menu untuk diberikan kepada pelanggan untuk memudahkan pelanggan memilih menu apa yang ada di kedai tersebut. Okey, apa kaitannya menu dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah perancangan menu. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Okey, di dalam faktor terdapat 6 faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Faktor yang pertama adalah tujuan sajian. Faktor yang kedua adalah keperluan. Faktor yang ketiga adalah kegemaran. Faktor yang keempat, keseimbangan sajian. Faktor yang kelima, sumber. Dan faktor yang keenam adalah bilangan tetamu. Kenapa pentingnya kita perlu merancang menu ni? Yang pertama, menu adalah untuk menyediakan hidangan yang mengandungi nutrisi yang diperlukan. Yang kedua, untuk menjimatkan masa, tenaga dan bahan makanan. Yang ketiga, menu dapat menyediakan sajian yang menarik, berkhasiat dan menyelerakan untuk semua. Yang keempat, mengikut anggaran belanjawan. Jadi, nilai murni yang saya nak terapkan di dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai kesedaran. Betapa pentingnya untuk kita sedar dan kita tahu faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi perancangan menu, saya nak kamu dibentukkan di dalam kumpulan dan kumpulan saya akan tentukan melalui sampul yang saya akan bagi kepada kamu. Di dalam sampul ini akan menentukan sama ada kamu kumpulan biru ataupun kuning. Okey, sila duduk di dalam kumpulan masing-masing kerana cikgu nak bagi satu template untuk kamu isi. Ni, template ni kamu tulis nama kumpulan, situasi saya dah bagi, berkelah dan satu lagi adalah majlis perkahwinan. Saya nak kamu tentukan berkelah ni di dalam majlis formal ke ataupun majlis tidak formal. Dan saya juga nak kamu tulis perkara-perkara yang perlu difikirkan untuk berkelah. Okey, jadi inilah hasil template yang diisi oleh kamu di dalam kumpulan. Okey, kumpulan biru mendapat situasi majlis perkahwinan. Jadi kumpulan biru menyatakan majlis perkahwinan ni adalah majlis formal dan perkara-perkara yang perlu difikirkan tempat, tema, menu dan bilangan tetamu. Okey, semua jawapan yang kamu jawab ni adalah betul. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi perancangan menu, cikgu nak bagi tahu yang menu itu adalah senarai makanan yang dihidangkan untuk sesuatu sajian. Sajian adalah merupakan makanan yang dihidangkan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti sarapan, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu yang pertama adalah tujuan. Menu hendaklah berasaskan sajian sama ada majlis formal dan majlis tidak formal.
Contoh majlis formal adalah seperti majlis perkahwinan dan majlis kesyukuran. Untuk majlis tidak formal pula seperti sarapan pagi, makan petang, makan malam, makan tengah hari. Majlis formal ni dia melibatkan tetamu yang ramai dan majlis tidak formal biasanya hanya melibatkan keluarga kita, ahli keluarga kita yang dalam bilangan, dalam kuantiti yang sikit. Okey, faktor yang kedua adalah keperluan. Menu ni penting kerana setiap individu berbeza-beza. Macam mengikut faktor fizikal, faktor kesihatan mereka dan sebagainya. Contohnya seperti warga emas, kanak-kanak dan bayi, mereka memerlukan makanan yang mudah dihadam dan mudah dicernakan kerana mereka mempunyai tahap pencernaan yang lemah. Dan makanan yang mereka perlukan adalah makanan yang hanya lembut-lembut je. Kegemaran, pilihan yang dibuat hendaklah menitik beratkan keseimbangan, warna, tekstur, rupa, persembahan makanan, suasana tempat makan tu. Contohnya seperti macam ni. Contoh, ahli keluarga awak menyukai masakan Cina. Jadi, kita perlulah menyediakan makanan yang berasaskan makanan Cina. Tak bolehlah keluarga awak minat makan makanan Cina tapi awak sediakan roti canai. Roti canai tu makanan India. Kalau makanan Cina, contohnya macam wonton, macam dumpling, macam tu. Untuk faktor yang seterusnya adalah keseimbangan sajian. Di dalam keseimbangan sajian, kita mementingkan warna, bau, persembahan makanan tu, nutrien, bahan masakan, kaedah kita memasak, kaedah yang digunakan untuk memasak tu kita guna betul tak? Kalau untuk pau sesuai untuk mengukus dan menggoreng. Nutrien sangatlah dititik beratkan di dalam sesuatu makanan. Kita tak bolehlah sediakan menu yang macam untuk pesakit kita sediakan menu yang tak ada protein, tak ada karbohidrat. Tak bolehlah sebab pesakit memerlukan protein. Seterusnya adalah sumber. Perkara utama yang perlu kita ambil tahu dalam perancangan menu adalah sumber kewangan yang akan kita keluarkan untuk menu tersebut. Jadi, bila adanya menu, kita dapat tentukan berapa jumlah untuk kita keluarkan untuk menu tersebut. Kemudahan fizikal juga perlu diambil kira. Contohnya seperti penggunaan alatan penjimatan masa, penggunaan penimbang untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan, penggunaan ketuhar, penggunaan pengisar dan sebagainya. Seterusnya adalah penguasaan kemahiran memasak. Jika kita nak buat menu tu, kita perlulah terlebih dahulu pandai untuk membuat menu tersebut. Kita tak bolehlah macam main buat je. Okey, aku nak buat benda ni lah. Tapi kita tak pandai pun. Tak boleh. Kita kena mahir buat benda tu. Barulah kita boleh sediakan menu tersebut dengan yakinnya. Perancangan menu yang teliti dapat menjimatkan masa dengan menggunakan kaedah memasak yang bersesuaian dengan peruntukan masa yang diberikan. So, yang seterusnya adalah bilangan tetamu. Penting untuk kita tahu bilangan tetamu dalam sesuatu majlis yang kita nak buat tu. Sebab kita nak sediakan makanan untuk semua orang. Kita tak naklah tiba-tiba makanan tak cukup lah, makanan tu tak ada lah. Tak boleh. Penting untuk kita semua tahu bilangan tetamu. Untuk penilaian, saya nak kamu semua buka link yang saya berikan melalui WhatsApp group. Saya nak kamu buka link dan kamu jawab soalan penilaian iaitu kuis di dalam Kahoot yang saya sediakan. Untuk penutup kelas pada hari ini, saya nak pilih di antara kamu menggunakan batang aiskrim ni. Nama yang terpilih perlu bagi tahu saya apa yang kamu faham tentang kelas pada hari ini. Okey, saya akan pilih Hawa. Okey, Hawa, sila bagi tahu apa yang kamu faham pada kelas pada hari ini. Jadi macam itulah. Nampaknya saya tengok kamu semua dapat memahami apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, iaitu
Bila kita nak merancang sesuatu menu tu, kita perlulah menitik beratkan faktor-faktor di dalam ini seperti tujuan sajian, keperluan, kegemaran, keseimbangan sajian, sumber dan bilangan tetamu. Betapa pentingnya kita untuk tahu semua ni kerana ia akan memudahkan kita. Contoh, bila kita tahu bilangan tetamu berapa orang, kita tahulah kuantiti yang kita nak sediakan kepada semua kuantiti makanan yang kita nak sediakan makanan tu berapa. Jadi, kita perlulah menitik beratkan 6 perkara ini untuk merancang menu. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap anda semua di dalam keadaan sihat semua dan kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bagi kerjasama kepada cikgu pada hari ini.